Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar cara untuk menulis email. Email termasuk dalam karangan respon terhad dengan jumlah markahnya 30 markah dan jumlah patah perkataan 150 hingga 200 patah perkataan. Seterusnya kita akan melihat pula apakah syarat-syarat untuk menulis email. Syarat yang pertama, mesti ada alamat email pengirim, iaitu daripada siapa. Mesti ada alamat email penerima, iaitu kepada siapa. Mesti ada tajuk ataupun subjek yang kita bincangkan dalam email kita. Mesti ada pendahuluan dan penutup. Dan email mestilah ditulis dalam kotak ataupun peta. Sekarang kita lihat soalan. Baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email itu dengan selengkapnya. Panjangnya email anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Dalam peperiksaan, memang kamu akan diberi 2 email dan wajib membaca kedua-duanya untuk mencari email mana yang lebih mudah untuk kita jawab. Baca dengan berhati-hati, baca dengan teliti dan pastikan kamu memilih email yang boleh kamu jawab, yang kamu ada isi dan mudah. Tetapi untuk latihan pada kali ini, cikgu hanya memberi satu email sahaja. Baik, kita lihat email ini daripada yang cikgu sebut tadi, syarat-syaratnya mesti ada daripada, kepada dan subjek. Ditulis dalam bentuk kotak ataupun peta. Daripada hafizah@umail.com kepada yani@umail.com dan subjeknya ialah kemalangan. Tengok pula dalam petak hijau yang berisi cerita ataupun email kita terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pendahuluan, salam sejahtera Yani, kemudian bahagian isi dan bahagian penutup, sahabatmu Hafizah. Kita lihat bahagian pendahuluan dan penutup sangat ringkas, sedangkan markah yang perlu, jumlah perkataan yang perlu kita tulis ialah 150 hingga 200 patah perkataan. Ini bermaksud huraian kita mesti sangat jelas. Barulah kita boleh dapatkan jumlah perkataan yang dikehendaki. Baik, sekarang kita baca dulu email ini. Salam sejahtera Yani, apa khabar? Saya baru tiba di Pulau Pinang dari Ipoh. Saya sekeluarga pergi ke Ipoh untuk bercuti pada hujung minggu. Saya ingin berkongsi cerita tentang perjalanan balik ke Pulau Pinang. Kami terserempak dengan sebuah kemalangan sesampainya kami di Tol Jawi. Sebuah lori dipercayai dipandu dengan laju, lalu merempuh sebuah kereta Proton Saga. Saya dan adik ternampak pemandu Proton Saga tersebut terbaring di tepi jalan dan tidak sedarkan diri. Dahsyatnya. Saya tertarik untuk mengetahui pendapat awak, bagaimanakah kita boleh mengelakkan kemalangan sebegini daripada berlaku. Saya menantikan respon daripada awak. Sahabatmu Hafizah. Berdasarkan email ini, kita dapat tahu Hafizah ingin bertanya pendapat Yani tentang cara untuk mengelakkan kemalangan. Jadi, kita sebagai Yani perlu menjawab ataupun perlu menulis email tentang cara-cara untuk mengelakkan kemalangan di jalan raya. Sebelum menulis satu-satu karangan, kita perlu membuat rangka terlebih dahulu. Ini untuk memastikan supaya kita tidak mengulang isi yang sama. Jadi, isi-isi penting untuk menjawab cara-cara mengelakkan kemalangan di jalan raya. Yang pertama ialah mematuhi peraturan di jalan raya. Contohnya, tidak memandu dalam keadaan mabuk, tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu, tidak melebihi had laju yang ditetapkan dan tidak melanggar lampu isyarat. Isi yang kedua,
menyelenggara kenderaan pada masa yang tepat, menghantar kenderaan untuk diselenggara mengikut jadual, memastikan perkara-perkara penting seperti lampu, signal, brek dan sebagainya berfungsi dengan baik. Dan isi yang ketiga, pihak berwajib memastikan jalan raya dalam keadaan selamat, iaitu membaiki jalan raya yang rosak, meletakkan tanda amaran di jalan raya seperti tanda jalan licin, jalan bengkang-bengkok, selekoh tajam dan sebagainya. Ini adalah isi yang telah pun kita huraikan ataupun kita cari dan buat catatan. Hal ini penting, isi rangka sangat penting untuk memastikan karangan kita boleh kita tulis dengan lancar. Baiklah, kita dah pun siap membuat rangka karangan dan juga mencari peribahasa-peribahasa yang sesuai untuk kita tulis dalam karangan kita. Ingat ya, apabila kita menulis karangan, dalam perenggan isi mesti ada 5 perkara. Yang pertama isi, yang kedua huraian, yang ketiga contoh, yang keempat peribahasa dan yang kelima kesimpulan kecil. Ya, cikgu nak kamu gunakan 5 perkara ini wajib ada dalam penulisan kamu. Ini contoh jawapan yang telah pun cikgu buat ya untuk panduan kamu. Daripada Hafizah kepada Yani, sekarang kita tulis daripada yani@umail.com kepada hafizah@umail.com, subjek atau tajuk cara mengelakkan kemalangan. Pastikan kamu tidak buat kesilapan dengan menulis alamat email sendiri. Setiap kali nak jawab email, pastikan kita merujuk kepada email yang telah kita pilih tadi. Ya, untuk mengelakkan kesilapan alamat email. Jika kita tulis alamat email yang salah, berarti kita telah pun membuat kesilapan kerana kita menghantar email kepada orang yang salah. Baiklah, tengok pendahuluannya. Selamat sejahtera Hafizah. Oleh kerana Hafizah tadi, oleh sebab Hafizah ada bertanya kepada Yani apa khabar, jadi Yani perlu menjawab. Alhamdulillah, saya sekeluarga berada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga awak dan keluarga juga berada dalam keadaan yang sihat. Boleh tambah ya, terima kasih Hafizah kerana berkongsi cerita tentang kemalangan dengan saya. Kemudian sambung, berkenaan dengan pertanyaan awak tentang cara mengelakkan kemalangan tempoh hari, telah pun saya kaji dan cari cara-caranya. Pada pandangan saya, cara yang pertama ialah mematuhi undang-undang jalan raya. Hal ini kerana dengan mematuhi peraturan jalan raya, kita dapat mengelakkan risiko berlakunya kemalangan. Okey, ingat yang cikgu cakap tadi perlu ada 5 perkara iaitu isi. Kita dah ada isi. Cara yang pertama ialah mematuhi undang-undang jalan raya. Kemudian kita perlu huraikan. Hal ini kerana dengan mematuhi peraturan jalan raya, kita dapat mengelakkan risiko berlakunya kemalangan. Kemudian kita mesti beri contoh yang ketiga. Contohnya, mematuhi had laju yang telah ditetapkan, tidak menggunakan telefon bimbit semasa sedang memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar dan sebagainya. Yang keempat ialah peribahasa. Keadaan ini sangat bersesuaian dengan peribahasa. Sediakan payung sebelum hujan. Dan yang kelima ialah kesimpulan kecil. Jelaslah mematuhi peraturan jalan raya dapat mengelakkan kemalangan. Kemudian guna penanda wacana. Seterusnya, untuk mengelakkan kemalangan, pihak berkuasa atau pihak berwajib juga perlu peka terhadap jalan raya yang mengalami kerosakan. Ini awak dah masuk isi yang kedua. Isi dah ada, buat huraian, contoh, peribahasa, kesimpulan kecil. Kemudian, gunakan penanda wacana untuk masuk isi ketiga. Kemudian tulis isi, huraian, contoh, peribahasa, kesimpulan kecil. Dan last sekali, akhir sekali buatlah kesimpulan. Terima kasih ataupun sekian saja untuk kali ini. Saya berharap cadangan saya ataupun jawapan saya ini dapat memenuhi ataupun memuaskan hati Hafizah.
sahabatmu Yani. Baik, sudah selesai kita menulis karangan email. Dah siap tulis, kira jumlah patah perkataan. Ya, yang pastinya yang awak perlu pastikan cukup. Ya, cukup 150 hingga 200. Misalnya lebih, tak apa, biarkan, jangan potong, jangan buat apa-apa, biarkan sahaja. Ya, kerana jumlah patah perkataan dihadkan supaya kita tidak lebih masa untuk menjawab bahagian respon terbuka. Kalau kita dah kira dan lebih, kita ambil masa pula untuk potong, mencari mana yang perlu dipotong, itu menyebabkan kita akan lebih kehilangan masa. Jadi bila awak dah kira cukup 150 atau 200 ataupun melebihi, maka berhenti dan buatlah karangan yang lagi satu. Okey, sekian untuk hari ini. Cikgu harap dapat membantu kamu dan semoga kamu dapat keputusan yang cemerlang. Sekian, terima kasih.